Assalamualaikum dan welcome back to Noro Noro TV. Dalam video ni kita sembang sikit mengenai Culling Game. Apa yang dah terjadi, apa yang tengah terjadi dan apa yang akan terjadi. Mungkin terjadi maksud aku. Alright tu tak payah buang masa, jom layan video ni dengan my best of friendo, my brother Todo. Let's get it. Menghampiri chapter 200 manga Jujutsu Kaisen, aku dapat rasakan GG Sensei akan berikan kita sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang penting yang mungkin membuatkan jalan cerita semakin mantap. Tapi sebelum tu mari kita lihat kepada setiap situasi yang dihadapi oleh pemain-pemain Culling Game dan apa yang mungkin akan terjadi selepas ini. Pertama, di Tokyo nombor 1 koloni Itadori, Yuji yang terpisah daripada Fushiguro Megumi telah bertarung dengan pemain yang memiliki points yang diperlukan untuk menambah peraturan baru Culling Game. Pemain tersebut ialah Higuruma. Yuji berjaya menewaskannya dan sekaligus menambah peraturan baru yang membenarkan pemain memindahkan poin mereka kepada pemain lain. Kemudian Higuruma meninggalkan Yuji berseorangan. Apa yang mungkin berlaku seterusnya ialah Yuji berhadapan musuh baru atau Yuji berjaya bertemu Megumi semula. Bagi situasi Megumi pula, dia berjaya bunuh dua pemain Culling Game iaitu Chizuru dan Reiji. Seorang lagi musuh yang bernama Iori pula bertarung dengan saudara pelawak iaitu Takaba. Megumi juga mempunyai peluang untuk membunuh seorang lagi pemain yang bernama Remi, tapi suatu wajah yang Megumi fikir ialah kakaknya muncul menghalang Megumi daripada membunuh Remi. Megumi pensan dan muncul pemain yang dicari oleh mereka iaitu Kurusu Hana. Dia merupakan saudara dari zaman silam yang dilihat sebagai kunci utama untuk membebaskan Gojo Satoru. Kemungkinan Hana tu ialah bukan Hana yang sebenar. Itu mungkin pemain lain yang mempunyai teknik untuk memanipulasi fikiran orang lain dan berubah menjadi orang yang berada dalam fikiran seseorang. Disebabkan itu wajah kakak Megumi muncul dalam fikiran Megumi dan orang yang dicari oleh Megumi pun muncul. Sebab Hana sepatutnya berada di Tokyo nombor 2 koloni, jadi itu mungkin Hana yang palsu. Atau teknik Hana boleh turut membatalkan fungsi bere koloni dan membenarkan dia berpindah koloni secara sesuka hati. Dia muncul mencari Megumi dah tentu berkait dengan Kenjaku. Mesti Kenjaku dah buat persetujuan dengan Hana mengenai Megumi atau teknik Megumi iaitu Ten Shadows teknik. Megumi mungkin diselamatkan atau dia akan berada dalam bahaya. Situasi Megumi yang paling mengelirukan buat masa ini. Seterusnya kita ke Sendai koloni. Okotsu Yuta menewaskan 3 sorcerers dan 1 special grade ke spirit. Mereka semua memiliki poin tertinggi di Sendai koloni. Pada mulanya Yuta membunuh sorcerer zaman silam yang bernama Ruf Lakdawala yang memberikan laluan kepada hantu lipas Kurorushi untuk mengganas semula. Kemudian Yuta bunuh Kurorushi menggunakan reverse curse teknik. Yang seterusnya Yuta terpaksa berdepan 2 sorcerers hebat dari zaman silam iaitu Ishigori dan Takako. Kedua-dua sorcerers ini ternyata tidak cukup kuat untuk tandingi Yuta dan Shikigami-nya Rika. Hasil kemenangan Yuta diyakini memiliki 200 poin setelah poin pemain lain dipindahkan kepada Yuta. Yuta berpisah dengan mereka, tapi aku dapat rasakan mereka akan kembali lagi nanti. Terutamanya Takako yang mempunyai sejarah dengan nenek moyang Yuta. Yuta mungkin akan menguasai Sendai koloni sebagai sorcerer terkuat dan ditakuti oleh musuh-musuh lain di situ. Jadi bolehlah dia terus membawa orang awam untuk keluar dari koloni dengan selamat. Yuta juga mungkin akan terus menambah 2 peraturan baru setelah kini dia mempunyai 200 poin. Poin yang perlu ditambah ialah pemain boleh tarik diri daripada Culling Game dengan menggantikan orang lain menggunakan
100 poin dan juga boleh sesuka hati keluar masuk koloni. Dalam Sendai koloni juga kelihatan Miwa juga telah turut sertai ke link game. Ini mungkin Miwa yang baru kita akan dapat lihat setelah kematian Muta atau Mekamaru, orang yang disayangi oleh Miwa. Semestinya menarik untuk kita tahu apa peranan yang bakal dibawa oleh watak seperti Miwa dalam permainan kejam ke link game. Sekarang kita pergi ke Tokyo nombor 2 koloni. Salah seorang watak kegemaran aku iaitu Hakari Kinji telah menunjukkan kekuatan dahsyatnya ketika bertarung dengan sorcerer zaman silam yang sangat kuat iaitu Kashimo Hajime. Hakari dari dulu dah dapat hype daripada Gojo dan Yuta mengenai kekuatan gila Hakari. Memang gila lah sebab dia immortal, tak boleh dibunuh, dah tu domain expansion pun boleh dilakukan berterusan. Reverse curse teknik pun automatik melindungi badan dia. Kalau orang lain yang berlawan dengan Kashimo dah tentu dah senang-senang saja mati. Tapi Hakari siap menang walaupun dia kehilangan sebelah tangan. Namun Hakari tetap tak berpuas hati sebab Kashimo tak guna curse tekniknya. Kashimo kini bekerja sama dengan Hakari bersama Panda di atas perjanjian yang dilakukan. Kashimo mahu berlawan dengan Sukuna dan Hakari bersetuju untuk membenarkan Kashimo bertemu dengan Yuji. Aku pernah cakap sebelum ni yang aku rasa Kashimo akan lawan dengan Yuji bukan Sukuna. Tapi lebih menarik jika Sukuna muncul dan kalahkan Kashimo hanya dengan satu serangan. Kemungkinan besar juga Hakari hanya menipu Kashimo dengan mempergunakan khidmat Kashimo sebagai pelindung buat Hakari dan Panda. Tapi kita tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku di antara Hakari, Kashimo dengan Sukuna. Pergi pula ke Sakurajima koloni. Maki berhadapan dengan musuh lama yang telah mati dan kini menjadi special grade ke spirit iaitu Naoya. Dalam tengah bertarung dengan Naoya, Maki dan Noritoshi mendapat bantuan secara tak sengaja daripada dua sorcerers zaman silam iaitu Hagane dan Mio. Atas bantuan mereka, Maki telah awaken kekuatannya seperti kekuatan milik idola Naoya iaitu The Good Fushiguro Toji. Naoya yang makin dengki dengan Maki kini berubah menjadi seperti manusia semula sambil melancarkan domain expansion. Kita mungkin akan dapat penjelasan mengenai domain expansion bagi curse teknik Naoya iaitu projection sorcery. Mesti sempoi punya dan aku rasa mereka semua dapat handle juga Naoya. Kemudian di saat Naoya akan dibunuh, tiba-tiba landscape ke link game berubah. Boleh jadi disebabkan peraturan baru yang ditambah atau bom yang dilepaskan oleh Kenjaku. Apa yang aku maksudkan ialah rancangan sebenar Kenjaku dijalankan. Menurut kata Reggie, Kenjaku akan lepaskan bom apabila ke link game hanya tinggal sorcerers yang hebat-hebat belaka. Sukuna juga pernah digelar sebagai bom. Jadi adakah Kenjaku akan memaksa Sukuna untuk keluar dan saksikan Golden Age yang baru di mana terdapat sorcerers hebat dan juga evolution manusia sehinggakan huru-hara berlaku. Kenjaku sendiri yang mahukan huru-hara yang dia sendiri tak dapat kawal untuk berlaku. Situasi gila ni aku rasa hanya akan diselesaikan apabila Gojo Satoru dibebaskan, yang aku rasa akan berlaku juga setelah rancangan Kenjaku telah dilancarkan. Kita kena jangkakan perkara besar akan berlaku memandangkan chapter 200 dah dekat. Tak mustahil juga Naoya akan dibunuh dan seterusnya. Setelah tamat pertarungan di Sakurajima koloni, GG Sensei akan bawa kita keluar daripada ke link game. Apa yang mungkin akan kita dapat ialah situasi yang berlaku ke atas Choso, Yuki dan Tengen. Mungkin Kenjaku dah memulakan langkah untuk menyerang mereka bagi dia memperoleh kebolehan Tengen dengan menyudutnya menggunakan curse teknik ke spirit manipulation. Situasi ini mungkin akan ditunjuk hanya dalam bentuk flashback atau Kenjaku benar-benar menyerang mereka pada ketika waktu sekarang. Nak lebih menarik, dalam chapter 200 kita dapat lagi maklumat mengenai keluarga Itadori Yuji seperti mak ayah Yuji punya keturunan. Excited gila dah ni memikirkan apa yang akan terjadi lepas ni. Yuji pun dah lama kita tak tengok dan kalau GG Sensei pilih untuk tak tunjuk Kenjaku tapi dia tunjuk apa yang terjadi dekat Yuji dalam chapter 200 pun aku dah rasa gembira. Alright again, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, komen pendapat anda mengenai teori ke link game. Jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada
kalian dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro TV.